Okey. Tu maksud dia. Okey, kita kembali kepada kita punya bacaan dalam Satah Kartes lah. Muka surat 227 ni kalau tak jelas boleh tengok dekat buku juga Okey, dia punya kita tengok dekat box putih ni kita buat. Okey, Aldin ingin menjelajah daerah di Sabah. Okey, this is part of the peta lah kat Sabah tu. Aldin berada di satu lokasi terletak pada koordinat 1, 3. Okey, kena pasti kat mana Aldin. So 1 kat sini, 3 kat sini. So Aldin kat daerah mana tu? Asal dia. Tenung. Tenung kan? Ataupun sempadan kat situ Okey. Kemudian dia bergerak 5 unit selari dengan paksi X. 5 unit selari dengan paksi X. Paksi X mendatar. So selari maksudnya 5 unit mendatar. 1, 2, 3, 4, 5. Mendatar 5. And then 4 unit selari dengan paksi Y. Okay, so dia berada di daerah mana? Kedudukan terkini dia. Beluran kan? 4 unit ke atas beluran. Okey. Okey, dia berjanji untuk bertemu rakannya Timan di lokasi tersebut. Okey, so kita cikgu padam sikit sebab yang merah tu adalah kedudukan terkini untuk Aldin. Dia nak bertemu dengan Timan. Okey, Timan bergerak daripada translasi 26 dari tempatnya untuk bertemu dengan Aldin. Okey, so kat mana kedudukan Timan sekarang? Dia kena bergerak 26 untuk sampai ke beluran tu. Okey, kat mana kedudukan Timan sekarang? Siapa boleh bagi cikgu daerah dan koordinat? Dekat Keningau ke cikgu? Keningau. Okey, awak tengok Timan tu kena bergerak dengan translasi 26 daripada tempatnya pergi ke yang cikgu tanda merah tu. Kat mana asal Timan tu? Siapa boleh bagi cikgu daerah? Pensiangan, okey, koordinat? Empat satu. 41. Okey, let's say kita buat 41 kat situ. Okey, bagus. Okey, 41. Okey, tak apa, cuba Okey, so bila kita buat balik 26 ni, 2 ke kanan, 6 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, betul lah tempat dia dekat persiangan koordinat 41 Okey. Tadi untuk buat soalan tadi tu sebenarnya awak kena buat patah balik Awak kena patah balik 6. Dia sebenarnya dia yang atas kan? So awak kena undur belakang 6. 2 tu sebenarnya dia ke kanan kan? Tapi awak nak cari asal awak kena undur ke kiri lah 2 untuk cari kedudukan asal. So Satah Kartes ni adalah bacaan vektor dalam graf. Kita baca dalam graf macam ni. Okey. Boleh dapat? Boleh. Nanti, so make sure awak faham janganlah tiba-tiba kata kat kudat ke kan. Faham cara vektor baca Okey. So sebab dia Satah Kartes dia lain sikit lah pada kita baca koordinat translasi tu. Dia akan guna bila ke kanan, bila paksi X ke kanan atau ke kiri kita guna I. Okey. Memang kalau nampak I tu memang Satah Kartes lah. Okey, kalau ke atas atau ke bawah yang selari dengan paksi Y ni kita panggil dia J. Kita guna vektor J. I dengan J. Okey, so tengok dekat box biru tu, vektor yang bermagnitude 1 unit dan selari dengan paksi X dipanggil vektor I dan ditulis sebagai 1, 0. Di mana magnitude dia adalah 1. Okey, maksudnya 1 kat sini sebab digerak 1 lah tadi. Dekat gambar rajah ni lah sebab tu dia panggil dia koordinat 1, 0 sebab digerak 1.
Dia gerak satu ke kanan dan dia tak ada atas bawah. Dia tak pergi atas ke bawah. Tak ada atas ke bawah, kita letak kosong lah. Jangan letak satu macam ni saja, salah. Bila tak ada pergerakan, awak letak kosong. Sebab tu yang pertama tadi tu kat sini tempat dia. Satu kosong. Yang kedua pula, dia tak ada gigi kanan. Okay, yang J tu dia tak ada gigi kanan. Dia terus pergi ke atas satu. So, kosong, satu. Okay. Dan magnitude dia, okay, magnitude dia, ingat lagi tak rumus magnitude? Rumus magnitude dia macam rumus, okay, katakan R kita adalah XI tambah YJ. R tu vektor Katakan vektor kita adalah R, XI tambah YJ. Kita punya magnitude. Magnitude adalah kita pakai pagar tu. Kan? Pagar, kita letak R kat dalam. Vektor kita kat dalam. Dan kita ambil X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 punca kuasa. Maksudnya X tu adalah perkali bagi I. X tu perkali bagi I ni. X tu perkali bagi I, kita ambil perkali bagi I, kita kuasa 2. Tambah dengan perkali bagi J, kita kuasa 2. So dapatlah magnitude. So dalam kes yang cikgu bulat ni, macam dapat 1 sebab perkali bagi I adalah 1. So 1 kuasa 2 lah. Dapat punca kuasa 1 Okay. Dapat 1. Okay. Yang ni sama. Kan? Ni sama. Okay, ni rumus kena ingat Nanti salin lah sikit. Okay, tak apa nanti cikgu bagi tu. Okay, tengok ni dulu. Okay, dekat gambar rajah ni adalah dia tunjukkan koordinat B. Dia baca B tu sebagai XY. Dan vektor memang kita baca daripada kosong. Tengok dia garis warna pink tu. Asalan O ke B. Asalan O ke B. Okay, dan koordinat B adalah XY. Kalau koordinat, kita letak macam ni. XY, B, XY. Kalau kedudukan vektor, kita tulis dia OB. OB, bila dia vektor, kena tulis dalam bentuk vektor lah. XI tambah YJ. Lepas tu kita boleh tulis juga dalam bentuk kolom. Ni cikgu selalu sebut kolom, iaitu lajur. Kolom vektor lajur. Kalau nak kolom vektor, kita tak payah letak IJ atas bawah. Kita ambil perkali je. X, Y. Macam cikgu ajar minggu lepas lah. Kita dah guna awal sebenarnya. Sebelum cikgu masuk ni, kita dah guna awal kan. Bentuk vektor lajur, kolom ni. Okay, magnitude, yang ni cikgu tunjuk tadi. Magnitude OB. Okay, magnitude OB kita boleh tulis juga dalam bentuk modulus Modulus OB. Benda yang sama. Sama dengan perkali bagi I, kita kuasa 2. Tambah perkali bagi Y, kita kuasa 2. Okay, let's say cikgu bagi contoh koordinat ni. Cikgu bagi contoh yang ni adalah M. Okay. Okay, ni 1, 2, 3, 1, 2. Okay, bagi cikgu koordinat M berapa? Koordinat M. Baca koordinat M. 3, 2. 3, 2. Okay, kalau vektor OM, vektor OM kita baca macam mana? Tengok contoh kat atas tu. Kalau koordinat B, XY. Vektor dia OB, XI tambah YJ. So 3 koordinat tambah 3, 2J. 3I, bagus. 3I. Kita jangan lupa letak ombak bawah dia tu. Tambah 2J. Okay, ni dalam bentuk biasa I dengan J dan sebutan I dengan J. Kalau tukar dalam vektor, dia akan jadi 3, 2. And then the magnitude. Magnitude OB. Kita ambil apa tambah apa? 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2, kita punca kuasa. So 3 kuasa 2, 9.
9 tambah 4, 13. Kita boleh tulis punca kuasa 13. Kalau punca kuasa 13 tu kita kena calculator kan dia point kan. So bila dia point, awak boleh tulis dalam bentuk macam ni. Dah siap, kira dah sebutan termudah dah. Kalau awak dapat contoh, awak dapat punca kuasa 16. Okey, yang ni awak kena pemudah lah jadi 4. Kan? Tapi kalau dapat punca kuasa 13 ni, tak boleh pemudah dah. Tulis je punca kuasa 13. Okey, cikgu setengah satu lagi Satu lagi, kalau tak ada negatif. Okey. Kalau cikgu buat macam ni. Okey, ni OQ. Okey, titik Q berapa? Koordinat Q. Negatif 1, 4. Nanti 1, 4. Okey, so OQ akan jadi negatif. Awak boleh tulis macam ni, nanti 1I tambah 4J. Tapi kalau nak tunjuk awak faham sikit, kalau 1 tu tak payah tulis 1. Tulis je negatif I. 1 kan tak payah tulis. Okay, tulis negatif I. Tambah 4J macam ni. Nampaklah awak terror sikit kan. Tak payah tulis 1 kat depan tu dah. Okay. So kalau dalam kolom vektor dia akan jadi negatif 1, 4. Okay. Kalau dalam nak cari magnitude, awak kena buat negatif 1 ni awak kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So negatif 1 kuasa 2 1, 4 kuasa 2 16, jadi 17. Punca kuasa 17. Okey, kalau cikgu ada, cikgu buat warna biru pula Kalau cikgu ada koordinat R. 2 negatif 3. 2 negatif 3 Okey, kalau OR kita akan jadi 2I tolak 3J. Dalam bentuk kolom 2 negatif 3. Okey, kalau ditanya modulus, ditanya magnitude, ditanya magnitude, awak kena ambil, tengok betul-betul cikgu buat apa Cikgu ambil perkali bagi I tu cikgu kuasa 2. And then cikgu tambah, walaupun dia tolak, kita kena tambah. Tambah apa? Tambah perkali bagi J. Perkali bagi J adalah negatif 3. So buat ni, negatif 3 kita kuasa 2. Okey. Baru cari 4 kuasa 2 4 tambah negatif 3 kuasa 2 9. So 4 tambah 9 dapat 13. Punca kuasa 13. Okay. So kena take note sikit Walaupun dia tolak kat sini awak kena tulis tambah. Sebab cikgu tak nak awak confuse. Okay. So ambil perkali bagi I kuasa 2 tambah dengan perkali bagi J kuasa 2 iaitu negatif 3 kuasa 2. Okay. Boleh faham ke? Boleh. 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 Okay. Alhamdulillah. Okay. So, tengok contoh 13. Bila awak tahu konsep senang saja kan? Senang saja. Okay. Kalau cikgu tanya, dia tanya ni. Ungkapkan vektor OA, OB, OC dan OD. Bila awak nampak dia start dengan O, sebab cikgu dah ajar tadi, vektor OA datang asal dia daripada koordinat A. Tapi depan dia kena O Okay. So, kalau cikgu tanya OA, cikgu panggil nama. Arif, OA, apakah vektor dia? Kita nak tulis apa? Okay. Kalau nak cari vektor OA. Satu dulu. A tu satu ni. Begini. OA. Awak tengok TV sambil kelas ke macam mana? Tak adalah. Kan saya masih nampak lagi. So Sound effect sound effect tu. Macam tengok iklan ni. So, OA adalah macam koordinat A. Kita baca je. Koordinat A adalah 1, 2. So, OA kita 1, 2. Kalau bentuk IJ, kita buat terus yang ni. Kita buat terus tepi ni.
Pembentuk IJ adalah I I 2J. tambah Tambah 2J. Okay, make sure ombak kena ada. Kita tak nak keliru ombak dengan perkali sebab kadang-kadang dia tulis macam ni, KJ. Kadang-kadang KJ K ni K ni nombor saja. So kita kena yang mana ada ombak kena tulis ombak Okey. Okey, kalau cikgu tanya pula OD. OD, siapa boleh jawab? Vektor dia apa? Negatif 7. Negatif 7, negatif 4. Okey, dia punya ni negatif 7I tolak 4J. Okey, penting awak tahu sebab cikgu twist soalan cikgu tanya awak pula. Kalau cikgu nak AO, terbalik daripada OA. 2-1. Terbalik awak kena 2-1. tukar. Bukan. Awak tak boleh tukar macam tu. Bukan. Awak kena tukar awak kena tukar tanda dia. Kalau OA 1 2, kalau AO negatif 1, negatif 2. Sama juga kalau macam DO kita kena tukar tanda dia. Kalau OD negatif 7 negatif 4, DO adalah 7 4. Okay, cikgu tanya sekali lagi kalau kita nak OC. OC berapa OC? Vektor OC. 8 negatif 3. Okay, betul. Okay, cikgu nak tanya Ain Nabila. Kalau CO? Negatif 8 3. Betul. Kita tukar tanda. Kalau yang positif jadi negatif. Kalau yang negatif jadi positif. Kalau kita nak tukar OC dengan CO ni. Boleh faham ke? Faham. Sebab nak bagi tahu kalau yang ikut macam koordinat adalah OC. Dia O kat depan. OC kena ikut koordinat C. Tapi CO dia kena terbalik. Okay. Next, contoh 14. Okay. Rajah di sebelah menunjukkan satu vektor A, B, C, D, E. Okay. Lepas tu dan satu kata test, ungkapkan setiap berikut dalam sebutan XI tambah YJ dan XY dalam bentuk laju. Okay. So kalau cikgu tanya A, okay, vektor A. Vektor A, kita kena buat dekat ekor tu. Kita kena baca kat ekor. Kita decide sama ada nak ke kanan atau ke kiri dulu. Okay, kat sini kalau dia nak naik atas sebelah kanan, of course kita kena ke kanan. So, 1, 2, 3. 3 ke kanan maksudnya 3 yang positif. 3I. Lepas tu kita nak pergi atas ke bawah. Kita nak tujukan destinasi kita. So, kita kena tujulah ke atas. Atas berapa petak? Atas 2 petak. So, tambah 2C. Macam tu. Dapat dalam bentuk IJ ni, kolom senang je lah macam tu. 3, 2. Lepas tu dia suruh cari magnitude. Magnitude tu kena hati-hati. Kena buat, magnitude kena ada pagar. Ada modulus kiri kanan. Okay, magnitude dia kena ambil perkali bagi yang atas tu 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. So 9 tambah 4 dapat 13. Okay, yang C cikgu terang nanti. Kita buat dulu. Okay, B. Okay, B. Hazwan. Ya. Berapa, macam mana B tu daripada ekor dia nak pergi kepala dia tu? Hujung ke hujung? Nak baca macam mana? Nak pergi ke ekor. B tu? Okay, B nak pergi. Okay, cikgu buat. B ni, merah tu nak pergi ke biru tu kan? B kan? Okay, macam mana? Macam mana perjalanan dia? 4-2. Kalau bentuk IJ? 4I tambah 2J. Tambah ke? Tambah. Dia kalau atas tambah. Kalau bawah dia tolak. Tolak 2J.
Empat. Kalau kiri kanan yang tambah. Positif. Kalau ke kiri negatif. Kalau atas bawah, atas positif, bawah negatif. So kan jadi tolak 2J. Kolom akan jadi, kalau nak tulis dan nak tulis dalam lajur, 4-2. 4 negatif 2. Silap. Okey, lepas tu kalau nak cari magnitude, kita kena buat apa? Awak bagi cikgu jangka kerja dia. 4/2 tambah betul. 2/2. Tambah apa? -2. Negatif 2. Negatif Kuasa 2. Macam tu. Make sure apa-apa yang negatif, buat kurungan. Kalau nak masuk dalam kalkulator, nak masuk negatif 2 dalam kalkulator, atau nak congak dalam kalkulator, letak kurungan dekat negatif tu. So, 4/2 16. 16 tambah 4, 20. Punca kuasa 20. 20. Macam tu lah. Okay, cikgu tengok satu lagi. Okay, D cikgu nak tanya. D. Okay, cikgu nak tanya Jili. Okay, D macam mana? Nak baca vektor dia. Negatif 3, 0. Negatif 3i lah maksudnya. Okay. Kalau kosong, J tak payah tulis lah. Okay, kalau bentuk kolom? Negatif 3, 0. Kosong. Okay, kalau nak cari magnitude? Negatif 3 kuasa 2 tambah 0 kuasa 2. Tambah. Kalau awak dah, okay, awak hebat lah. 0/2 kosong. Buat apa nak tulis lagi? Tak payah tulis lah. Kan? Macam tu je. So, ni akan dapat 3 lah. Okay, boleh faham Boleh. Okay, cikgu nak ingatkan sekali lagi, kita baca kiri kanan dulu. Contoh ke E nak pergi dari bawah ke atas ni. Okay, awak tak boleh lah lalu atas dulu. Lepas tu macam ni, tak boleh lah. Sebab dia kena baca kanan atau kiri dulu. So kita baca macam ni, 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri, 3 ke atas. Kita kena baca yang warna biru ni betul. Kita kena baca kanan atau kiri dulu. Baru baca atas ataupun bawah. Untuk pergi daripada ekor ke kepala anak panah tu. Okay. So latihan latih diri 8.7 Okay, ungkapkan OA, OF. Okay, yang ni dah banyak dah cikgu buat contoh kat awak Okay, cikgu tanya sikit je. Okay, DE. D ke E. Okay. D ke E macam mana nak tulis vektor dia? Siapa ada lagi ni? Cikgu tak panggil nama lagi. Syahirah. Macam nak baca vektor dia DE? 14, 0. 14 apa? Kau nak bentuk IJ. Nak bentuk IJ dulu. 14I. 0. Okay. 0J tak payah tulis. Okay, kalau dalam bentuk lajur, yang ni jawapan dia A lah. Yang A, yang B kalau bentuk lajur, macam mana? 14, 0. 14, 0 Okay. Okay, betul. Terima kasih. Okay, cikgu buat satu lagi Kalau DO. Kalau DO DO. D pergi ke O. Okay. Azni, DO. Macam mana baca? Negatif 1I, negatif 1J. Negatif I, negatif J. Cikgu nak tanya awak. Adakah dia pergi kiri kanan? Sebelum dia turun O. Salah. Dia bawah. Tak. Bawah dia je. So, macam kita baca. Negatif J. Maksudnya kosong I kan? Dia tak gerak kiri kanan kan? Dia kosong I. Tak payah tulis kosong I. Waktu dia tulis negatif J. Kalau vektor? Vektor lajur? 0, negatif 1. Okey, betul Okey, agaknya faham belaka cara nak baca kan? Dia duk susah mana? Jangan careless je. Okey. Kalau cikgu buat nombor 2 pula. Okey. A Okey, dia bagi awak macam ni.
Okey, awak kalau nak lukis pun tak apa, kalau tak nak lukis pun tak apa. Cikgu nak lukis, cikgu nak tunjuk kat awak. Tapi awak tak payah lukis. Okay. Okey, ni dia punya part C ni IJ. Ataupun XY. Okey, B58 ni O tu asal duduk kat sini. So B58 somewhere kat sini. 58. Koordinat B58 adalah koordinat. Kalau ditanya vektor kedudukan titik B, kita baca vektor daripada kosong ke sini. So yang A tu dia tanya vektor kedudukan titik B, sebenarnya dia nak OB. So kena bagilah vektor OB, iaitu 5I tambah 8J. Okey, B. Semua boleh berlaku apa beza koordinat dengan beza vektor. Vektor kena ada O ataupun vektor kena ada anak panah tu. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. So B ni dia nak cari magnitude kan? Tapi dia bukan nak magnitude OB. Dia nak magnitude AB. Kita tak cari lagi AB. So kita kena cari AB dulu. Cari vektor AB dulu, baru boleh cari magnitude. Okey. Cikgu kan kata itu, kalau tak nampak jalan pergi mana, kan? Okey. AB ni, awak tahu vektor tu kena start dengan A dan berakhir dengan B. Okey, awak ada apa? Ada titik A, awak ada titik B, awak ada titik O kan? Okey, awak boleh buat segitiga awak sendiri untuk rujukan. Awak boleh letak A, O, B. Okey, awak nak AB. Okey, apa jalan nak pergi AB? A, O, O, B. Betul, A, O, O, B. Okey, apa vektor AO? Apa vektor AO? Ada tak vektor AO? Dia tak bagi kan? Dia bagi cuma koordinat A kan? Koordinat A adalah vektor O, A kan? OA. Okey. Bila kita nak AO, kita buat apa? Tukarkan. Negatif 3. Betul. 2 negatif 3. Kita tukar tanda. 2 negatif 3. Okey. Cikgu cakap kalau pengiraan ke penolakan ke lebih senang awak kira pakai kolom ataupun lajur. So kita buat macam ni je. Tak payah serabut dengan IJ. Okey. Tambah vektor OB dah ada dah. 5, 8. Okey. So atas tambah dengan atas, bawah tambah dengan bawah lah. Bawah lah. So 2 tambah 5 dapat 7. Negatif 3 tambah 8 dapat 5. Okey, dapat awak ni, awak barulah boleh cari dia punya magnitude lah. 7 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 punca kuasa. So 7 kali 2, 49. 49 tambah 25 adalah 74 kan? 74. Okey, so 74. So kalau awak buat punca kuasa 74 tu dapat point-point. Tak payah tulis point. Awak tulis je punca kuasa 74. Siap. Alia ni start stabil dia punya internet ni. Keluar masuk ni. Okay. Ni cikgu bincang sebabnya cara untuk jawab. Sebab awak tak pernah jawab soalan vektor ni. So, tapi nanti soalan latih di 8.7 tu kena buat semualah. Okay. Okay, so cikgu nak masuk sikit lagi subtopik yang kedua. Sebab benda ni dia geng. Dia tadi kita belajar magnitude, magnitude vektor. Sekarang ni kita nak tahu vektor unit. Okay, vektor unit. Apakah itu vektor unit? Okay, so secara kita baca petak biru tu je lah kan. Okay, vektor unit dia kata kalau kita ada vektor R sama dengan XI tambah YJ, vektor unit kita, okay, simbol vektor unit dia ada macam, cikgu panggil topi, hat. Okay, macam ni. Dia ada vektor tu, dia ada hat, ada topi. Tu kita panggil dia vektor unit. Ada topi. Tak keluar ni. Okay. Ada topi
Macam tu. Okay. Dia ambil vektor bahagi dengan magnitude. Okay, vektor kita apa? Xi tambah Yj per dengan magnitude kita punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Yang tu lah cara nak cari vektor unit. Okay, senang saja cikgu bagi contoh. Okay, okay. Kalau dia tanya, diberi titik A43, cari vektor unit dalam arah OA. Okey, cikgu bagi tahu dah tadi, kalau kita koordinat A, vektor kita vektor OA. Kita boleh ambil terus. 4, 3. Okey, jawapan dia nak dalam bentuk IJ. So kita letaklah 4I, kita tulis dulu. OA sama dengan 4I tambah 3J. Okey. Cari vektor unit. Okey, vektor unit, ingat formula tadi. R hat sama dengan Xi tambah Yj per dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Formula kita. Okey, sekarang ni vektor awak vektor OA. So kita letak vektor OA ada hat, ada topi. Okey. Sebab nak cari vektor unit kan. Okey, so kita ambil Xi tambah Yj tu adalah 4I tambah 3J per dengan X kuasa 2 maksudnya 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 lah. So akan jadi 4I tambah 3J. 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2, 16 tambah 9 dapat 25. Punca kuasa 25 dapat 5. So per 5. Okey, dah siap lah jawapan kita macam tu. Dia nak dalam bentuk IJ, kita bagi macam ni. Ataupun kita boleh tulis juga, tak salah kalau kita buat macam ni. 4/5I, kita kembangkan macam tu tak salah. Kita asingkan. Kalau kembang asing. Okay. Macam ni pun betul. 4/5I tambah 3/5I pun betul. Ataupun nak buat macam ni. 1/5 dalam kurungan 4I tambah 3J pun boleh juga. Boleh. Tak kisah jawab macam mana pun. Okay. Tu dalam bentuk komponen I dengan J. Kalau bentuk vektor laju, okay. OA hat, OA kita tulis dulu bentuk laju, 4, 3. Kan? So nak cari vektor unit dia, OA ada hat, ada topi. Okay. So kita ambil je, kita ambil ni, yang tadi kan, 4, 3 tu. Kita letaklah 4, 3 tapi dalam bentuk lajur. Per dengan, okay, magnitude dah kira kan tadi kan, 5. So kita per dengan 5. Okay, inilah jawapan kita. Ataupun kita boleh tulis juga sebagai 1/5, 4, 3 macam ni. Pun boleh. Okay, ataupun kita boleh 1/5 tu kita darab dengan atas. 4 jadi 4/5. Lepas tu kita darab dengan bawah juga 1/5 tu. Jadi 3/5. Okay. Sorry. Okay. So macam ni lah kita jawab. Macam ni. Ataupun tak nak bagi pecahan. Nak buat perpuluhan pun boleh. 4/5 jadikan perpuluhan. Jadi 0.8. 3/5 jadikan perpuluhan. 0.6. Pun boleh. Tapi awak kena ikut cakap dia lah. Kalau dia nak bentuk IJ, awak buat bentuk IJ. Kalau dia nak bentuk lajur, buat bentuk lajur. Kecuali dia tak mention apa-apa. Dia tak cakap apa-apa. Awak buatlah bentuk. Tak kisah mana. Okay, boleh faham ke? Contoh 15, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, cikgu nak tambah sikit. Dia ada kalau nak guna dalam form, nak kira magnitude pakai calculator. Ya, dia ada cara kalau nak guna magnitude pakai calculator. Tapi cikgu tak prefer sangat lah sebab kena tahu sebenarnya dia punya formula. Tapi cikgu bagi tahu saja macam mana kita nak kira magnitude menggunakan calculator. Okay, ambil kalkulator awak. Okay, cikgu tak boleh buka ni. Awak kena tengok sendiri. Ambil kalkulator awak. Awak tekan shift. Shift tahu kat mana? Tahu. Okay, tekan shift. Lepas tu awak tekan tambah. Tambah tu sebab atas tambah tu warna kuning ada pol kan? Ada pol. P-O-L. Cikgu buat dekat hujung ni. Pol. Ada pol macam tu. Dia keluar pol kurungan kan?
Okey. Lepas tu, Ha. lepas tu awak masukkan vektor awak. Vektor awak tadi OA kan, 4, 3 ni. Awak masukkan macam ni. 4, awak masukkan koma, 3. Okey, lepas tu awak tekan sama dengan. Okey, dapat berapa? 5. 5, betul. So kita dapat magnitude lah 5. 5 ni, Paul ni nak cari magnitude. Tapi cikgu nak juga awak tahu cara betul lah untuk cari magnitude Magnitude kita cari adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Ni magnitude magnitude. Kena tahulah cari guna cara manual. Okey, tengok contoh 16. Dia tak keluar lagi, jap. Lambat sikit. Okey. Dikata negatif 1/3i tambah kj adalah vektor unit. Okey, cari nilai k. Okey. Vektor unit vektor unit. Awak tahu kan formula dia, cikgu ulang balik sebab cikgu nak awak hafal juga. Xi tambah Yj bahagi magnitude. Magnitude adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey ni vektor unit. Okey, awak kena tahu dia punya condition vektor unit tu magnitude dia adalah 1. Okey. Magnitude vektor unit, ni vektor unit magnitude dia 1. Okay, magnitude vektor unit adalah 1. Okay, so dia bagi yang ni adalah vektor unit. Cikgu tulislah ni. Vektor unit adalah negatif 1/3i tambah kj. Okay, dia kata yang ni, vektor ni adalah vektor unit. Okay, cikgu bagi tahu tadi, magnitude vektor unit kena dapat 1. Macam mana nak cari magnitude? Rumus dia X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. So, X awak kat sekarang ni adalah negatif 1/3 kuasa 2 tambah dengan Y kuasa 2. Y kuasa 2 awak adalah perkali bagi J, iaitu K kuasa 2. Dan punca kuasa sama dengan 1. Bila awak nampak dia kata vektor unit, awak boleh cari rumus magnitude, masukkan rumus magnitude, awak samakan dengan 1. And then bila awak dapat persamaan ni, awak bolehlah cari K. Okay, cara dia first kali kena hilangkan punca kuasa tu. So hilangkan punca kuasa yang belah kiri, akan dapat yang belah dalam je kan. Okay, yang belah dalam saja macam ni. Okay, 1 kuasa 2, 1 lah. Okay, negatif 1/3 kuasa 2 jadi 1/9 Macam tu. And then K kuasa 2 sama dengan 1 tolak 1/9. K kuasa 2 sama dengan 1 tolak 1/9 jadi 8/9. Okay, K adalah punca kuasa 8/9 plus minus. Okay. So, awak boleh tekan kalkulator lah. 8/9. Letak satu positif, letak satu negatif lah. Dia pun nak tinggal macam ni pun tak apa. Betul dah. Okay. Basically yang tu je konsep kena tahu, tapi cikgu nak bincang few soalan untuk bantu awak buat. Okay, hitung magnitude bagi soalan bagi vektor berikut. Ni latihan 8.8. Okay, cikgu nak bantu awak buat sikit-sikit lah. Okay. Cikgu tak nak pakai kalkulator Kalkulator pakai kalau nak check saja. Tapi kiraan semua kena manual. Okay, cikgu bagi contoh untuk cari magnitude ni C. Maknanya awak ambil 0 kuasa 2 tambah negatif 4/7 kuasa 2 punca kuasa untuk dapatkan jawapan. Kira lah. Tapi kalau awak nak check, awak boleh check Paul tadi 0 negatif 4/7 dan jawapan. Kalau nak check boleh. Tapi cikgu nak awak buat jalan kerja. Jalan kerja. Okay, cikgu rasa ni tak ada masalah. Boleh tak? Awak rasa boleh buat nombor 1 ni? Boleh. Boleh. Cikgu bincang sebab cikgu takut awak tak boleh buat. Okay.
Nombor 2, vektor unit. Okay, vektor unit. Vektor unit, ambil ni. Vektor unit, bagilah nama R. R ada head atau P. Vektor unit senang je formula dia. Salin vektor per dengan perkali bagi I kuasa 2 tambah perkali bagi J kuasa 2. Itu saja. Kemudian awak ringkaskan lah. Ni buat sendiri, ringkaskan. Daripada atas ni tak payah buat apa-apa. Ringkaskan yang bawah je. 9 tambah 4 punca kuasa 13. Ringkaskan yang bawah sahaja. Okay, kalau soalan dalam bentuk kolom, jawapan dalam bentuk kolom. Kalau soalan bentuk IJ, jawapan dalam bentuk IJ. Okay, ni nombor 3. Okay, tentukan sama ada vektor yang berikut merupakan vektor unit atau bukan. Okay, ingat tak tadi Cuk kata? Vektor unit dia kena apa? Dia punya condition, dia punya syarat. Kenapa vektor unit? Siapa ingat? Magnitude 1 unit ke cikgu? Betul. Okay, bagus. Vektor unit, magnitude dia kena 1. Okay, magnitude untuk vektor unit kena 1. So, bila kita nak tentukan vektor kita vektor unit atau tidak, kita ambil vektor tu. Okay, kosong negatif 1 ni. Okay, kosong negatif 1 ni. Ataupun kalau tak nampak boleh buat macam ni. Kosong I tambah negatif 1J. Boleh juga kalau tak nampak Magnitude kena 1 maksudnya kosong kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2 punca kuasa. Okay. Kosong tambah 1 punca kuasa 1. So, jawapan dia 1. So, betul. Yang ini adalah vektor unit. Yang A ni adalah vektor unit. Sebab magnitude dia 1. Lepas tu kalau nak test yang lain, contoh nak test D ni. Awak ambil 7/25 kuasa 2 tambah 24/25 kuasa 2 punca kuasa. Awak cek dapat 1 tak? Okay, cuba sekarang ni awak cek sendiri masing-masing kalkulator awak. Masuk kalkulator je. Lepas tu punca kuasa jawapan. Dapat berapa? 0.96. 24/25. Ya ke? Zui. Awak dah kuasa 2, 7/25 kuasa 2 tambah 24/25 kuasa 2 dah. Kita buat 1 je. Dapat 1 kan? Ke Zui salah key in? So dapat 1 maksudnya ni adalah vektor unit. Okey, macam tu je lah kita check Kita check sama ada dia vektor unit ke tak. Buat jalan kerja tu saja. Vektor unit magnitude dia kena 1. Okey. Okey, seterusnya nombor 4. Cikgu laju ke apa cakap sebab cikgu rasa kalau laju kalau faham tak apa kan. Tapi kalau tak faham kabur. Okey, nombor 4. Cari nilai K untuk setiap vektor unit berikut. Okey, sekarang ni dia bagi tu semua vektor unit dia kata. Dia nak cari K. Okey, let's say cikgu buat D Cikgu buat D, let's say. Okey, vektor unit kena tahu dia punya magnitude kena jadi 1 kan. So, awak ambil lah K kuasa 2 tambah K kuasa 2 punca kuasa sama dengan 1. Okey, lepas tu nak hilangkan punca kuasa, awak kena kuasa 2 kedua-dua belah. Okey, bila kuasa 2, yang belah kiri ni punca kuasa tu hilang. So, tinggal K kuasa 2 tambah K kuasa 2 je. Yang belah kanan ni, 1 kuasa 2, 1. And then, K kuasa 2 tambah K kuasa 2 jadi apa? 2K kuasa 2. Jadi 2K kuasa 2 and then sama dengan 1. Nak cari K, 1/2. Buat 2 turun 1/2. And then K adalah punca kuasa 1/2. Jangan lupa kita kena ada tambah tolak. Tu saja. Hal lain ni kaedah sama je. Kaedah sama je nanti awak buat. Tak apa. Tak sempat saya cikgu akan
Cikgu hantar screenshot ni lah. Vector unit. Okey. Diberi vector unit adalah benda ni. Cari nilai yang mungkin bagi P. 73 ni dapat daripada mana ni? 73. Punca 73 ni dapat daripada mana? Dia beri vector unit dalam arah adalah U, bla bla bla. Cari nilai yang mungkin bagi P. Okay, macam mana dapat 73 tu? Nampak tak kat sini? P kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Betul. 73 tu asal dia daripada P kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Punca kuasa kan? Sebab cikgu bagi tahu tadi, okay, dia punya general punya rumus XI tambah YJ per dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Dia sama je benda ni. X kita P tu. Y kita 8 tu. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 adalah 73 tu. Sebab tu kita ambil P kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 sama dengan 73. Ni cikgu tak pasti awak nampak ke tak ni. Yang ni sama dengan ni. Ni sama. Dah orang lain nampak tak? Ke Zuye je seorang nampak ni? Nampak? Nampak Nampak tu dengan hati sekali nampak Bukan mata itu buta Okay. Kita sama. Okay, so yang ni cikgu rasa boleh buat. Try sendiri. Okay, habis dah untuk hari ni. Okay, hari ni aku kena tahu baca vektor dalam satah kartes. Baca vektor dalam satah kartes tu, kalau koordinat dia B, vektor dia OB. Kalau koordinat dia D, vektor dia OD. OD. Kalau dia nak DO, awak kena tukar, tambah, tolak kat depan tu. Tadi kita dah buat. Okey. Dan benda yang penting hari ni adalah magnitude. Macam mana nak cari magnitude? Siapa boleh bagi formula? Betullah saya bagi formula untuk magnitude. Kalau vektor kita ni. Punca kuasa 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, betul. Okey, unit vektor. Siapa pula? Arif pula. Unit vektor. Apa formula dia? Buat tu. Apa nama? Formula je. Cikgu dah banyak kajian ulang ni. Tahu. Aduh. Siapa boleh jawab? XI tambah YJ per punca kuasa 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Arif, awak kenapa lost sangat ni? Tu dah tengok TV sambil tu. Tengok sambil belajar MX. Tak tengok pun. Tu kan. Okey, magnitude vector unit 1 tu kena tahu kan. Okey, tiga-tiga ni salin dalam buku lah. Make sure awak salin dalam buku. Buat mula nak start buat latihan. Salin dulu formula-formula ni. Nanti tak tercari-cari. Okay, so saya rasa tu sahaja ini. Latihan yang perlu buat adalah latih diri 8.7, latih diri 8.8. Okay. So mostly soalan cikgu dah ada bincang dah sikit. So buat je semua. Tak banyak pun sebenarnya kalau ni. Tak banyak, buat sekejap je tu. Okay. So cikgu tak minta awak hantar hari ni pun latihan. Tapi hantarlah sebelum next class supaya satu awak faham. Buat next class, kita akan guna balik kan. Kalau tak buat macam nak buat next class punya. So
So buatlah 8.7 dengan 8.8. Kalau tak tahu boleh tanya dalam group. Cikgu explain. Cikgu bagi. Okay. So ada apa-apa soalan lagi? Tak ada ego. Cikgu Rina nak cakap apa-apa? Nak nasihat apa-apa?